Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Hari ini saya dan kumpulan 6 akan membentangkan tentang tajuk pengaruh Timur Tengah dalam seni dan kebudayaan Islam di Malaysia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada tajuk yang kita akan bentangkan selepas ini, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Hafizah binti Mahmud. Nombor metrik saya I19204060. Okey, untuk pendahuluan untuk tajuk ini iaitu pengaruh Timur Tengah dalam seni dan kebudayaan Islam di Malaysia. Sebenarnya terdapat pelbagai teori yang menjelaskan bahawa tentang kedatangan Islam ke rantau ini termasuk Kepulauan Tanah Melayu. Sejarawan tempatan mengatakan bahawa Islam mula mempengaruhi penduduk di rantau ini semenjak abad yang ke-7 Masihi lagi oleh saudagar yang juga mubalik dari semenanjung tanah Arab. Tetapi sejarawan barat pula menyatakan Islam mula mendatangi kepulauan Melayu sekitar pada tahun 1292 Masihi hingga 1390 Masihi, iaitu pada abad yang ke-13 Masihi hingga abad yang ke-14 Masihi oleh saudagar-saudagar dari India dan China yang mana telah terlebih dahulu memeluk Islam. Okey, selain itu, selain menyampaikan risalah kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, surah Al-Imran ayat 13, para mubalik dan saudagar-saudagar ini turut mempengaruhi masyarakat setempat dengan nilai-nilai yang diamalkan dalam agama yang suci ini. Ini termasuklah pengaruh dalam aspek pemerintahan iaitu politik, pendidikan, perniagaan dan juga kebudayaan serta kesenian. Pengaruh-pengaruh ini tersebar melalui beberapa faktor, antaranya ialah keunggulan dan kemuliaan Islam itu sendiri yang ditonjolkan semasa berkomunikasi dengan masyarakat setempatan dan juga perkahwinan. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai pengaruh-pengaruh Islam yang terdapat dalam kebudayaan di Malaysia, adalah lebih elok kalau kita mengungkap terlebih dahulu definisi budaya dan kebudayaan. Definisi budaya dan kebudayaan menurut Oxford University Press tahun 2000, iaitu culture, budaya adalah adat, pemikiran, kesenian, amalan, kepercayaan dan sebagainya bagi sesebuah kumpulan manusia, komuniti atau negara. Manakala kebudayaan pula diungkapkan seperti berikut. Yang pertama ialah sekelompok manusia atau sesebuah bangsa yang berbudaya atau memiliki budaya, iaitu memiliki cara berfikir dengan akal budi yang sudah maju dan menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan atau kelaziman bagi mereka. Dan yang kedua ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara berfikir, bertindak dan berkelakuan serta segala hasil kegiatan dan pencapaian yang berupa kebenaran atau kerohanian sesebuah masyarakat, yang mana kemajuan yang dicapai adalah berdasarkan nilai-nilai murni. Dan yang ketiga ialah suatu proses penting dalam kegemilangan atau kejatuhan sesebuah tamadun. Sebagai contoh, budaya ilmu yang digilap dalam masyarakat Arab sepanjang zaman kenabian Rasulullah SAW telah mempengaruhi kegemilangan Islam di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, budaya Islam boleh didefinisikan sebagai sesebuah kelaziman, amalan dan pencapaian sesebuah bangsa sama ada terdapat elemen-elemen Islamik di dalamnya ataupun dipengaruhi oleh agama Islam. Dan itu sahaja daripada saya untuk bahagian pendahuluan. Saya serahkan yang seterusnya kepada rakan kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Madaud, I19304315. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengaruh Timur Tengah dalam kebudayaan Islam di Malaysia. Pertama sekali, pengaruh yang paling besar sekali adalah dalam kehidupan seharian. Pertamanya adalah ucapan salam. Islam juga menjadi pengaruh dalam kebudayaan kehidupan seharian. Ucapan salam dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau ringkasnya dipanggil sebagai Assalamualaikum sahaja digunakan dalam ucapan pembuka kata sama ada ketika bertemu saudara mara, sahabat ataupun jiran tetangga. Malah dalam majlis-majlis kerakyatan atau pertandingan syarahan, debat dan sebagainya turut memuatkan perkataan ini. Malah dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW juga ditegaskan kewajipan menjawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam secara ringkasnya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika salam awalnya diberi penuh.
Assalamualaikum Ustaz Musa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya adalah budaya pemakanan Islam. Budaya pemakanan Islam ni menjadi pengaruh yang besar sangat di negara Malaysia ni. Pemakanan juga adalah menjadi salah satu aspek budaya dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Islam mementingkan pemakanan yang halal dan bersih, iaitu halalan thayyiban, serta tidak tercemar dengan najis atau jangkitan untuk dimakan. Makanan yang jelas haram dimakan adalah seperti hasilan daging khinzir dan anjing, bangkai haiwan iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih, arak, makanan yang membawa mudarat yang nyata kepada manusia dan haiwan karnivor. Selain jenis-jenis makanan, Islam juga menitik beratkan supaya mengamalkan adab-adab tertentu ketika makan, seperti makan dalam keadaan yang duduk dan menggunakan dengan tangan kanan, makan dengan dimulai dan diakhiri doa. Seterusnya saya akan sambung pada pembicaraan daripada rakan-rakan saya. Kita pergi kepada pengaruh Timur Tengah di dalam segi agama, politik, pentadbiran dan pendidikan. Okey, seterusnya kita lihat pada zaman dulu, pedagang-pedagang Arab mereka datang ke tanah Melayu yang menyebarkan agama Islam. Itu agama rasmi yang kita guna sekarang ni. Sehingga kini di Malaysia kita guna agama Islam sebagai agama rasmi kita. Kita melihat selepas datangnya pedagang dari Timur Tengah, pedagang Arab, di situ terhapuslah kepercayaan animisme yang mana mereka percaya kepada dewa-dewa, raja dan sebagainya. Dan di situ juga kita boleh lihat kat tanah Melayu ni ataupun di Malaysia sekarang ni, mengenai tentang agama Islam ni sangat luas, sangat besar, yang mana majoriti penuntut agama di Malaysia ni ialah orang agama Islam. Okey, dan seterusnya kita beralih pada politik dan pentadbiran, yang mana selepas penyebaran agama Islam di berlaku, agama yang bertahan berlakunya peralihan sistem pentadbiran, yang mana kita berubah daripada sistem konsep-konsep penyembah dewa, raja dan sebagainya kepada sistem kesultanan yang mana di Timur Tengah menggunakan sistem sultan seperti di Mesir, seperti di Turki. Dan seperti kita boleh lihat sistem yang datang daripada Timur Tengah ni dia lebih adalah daripada sistem yang asal dekat tanah Melayu ni, mana secara beraja dan boleh dia lebih adil. Sebab apa? Sebab dia berasaskan sistem itu sistem Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, itu pendidikan. Okey, pengaruh dari segi pendidikan ni pula sangat luas, banyak. Terutama kita boleh lihat sendiri pada bahasa. Kita boleh lihat bahasa kita ni banyak yang kita pinjam daripada perkataan Arab. Selain itu, kita boleh lihat penerapan penulisan Jawi pun berasal daripada bahasa Arab. Di mana asal tulisan tu memang asal daripada Arab. Dan kemudian dijauhikan, diumikan. Tapi still sekarang kita ni kurang pakai. Tapi dia punya bahasa tulisan Jawi tu masih lagi ada di
pengaruh segi digital ni kalau zaman sekarang ni di Malaysia tu seperti sekolah-sekolah agama. Lihat sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok. Yang mana kita masih lagi mengamalkan, kita ada mengamalkan pembelajaran secara menggunakan kitab. Kita melihat pembelajaran seperti segi tinggi agama yang mana cara penilaian dan kaedah sama seperti yang digunakan pakai di Timur Tengah, di Mesir dan sebagainya. Okey, sekian itu saja dari saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Rosman, I19204099. Okey, saya nak nyambung sedikit lah pasal berpetangan kawan saya tadi, iaitu Sidiki. Dia ada menyebut lah pasal perkembangan Islam, ya. Seperti yang kita tahu dulu, kepercayaan orang Melayu adalah berbagai kepercayaan disebabkan oleh pengaruh Hindu dan Buddha. Tapi bila dah masuk Islam ni, telah menghapuskan kepercayaan yang mengarut ni. Dan kenapa mudahnya orang Melayu ni menerima Islam? Sebab satu, benda ni ada dalil dan ada pembuktian, dan pembuktian ni boleh diterima dari segi akal, dan juga dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, yang mana benda ni akan kekal selama-lamanya. Dan sudah pasti tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab itu bukanlah daripada tulisan-tulisan manusia. So kepercayaan Islam ni sebenarnya telah banyak berubah lah, kan. Contoh kalau kita nampak lah, kan, antara salah satunya pengaruh Islam, kalau kita nampak lihat sini adalah contoh macam pemakaian tu sendiri. So contoh kenapa pemakaian, contoh macam pemakaian orang Melayu dekat sini, nampak? Tak nampak lemah. So kalau kita tengok pemakaian orang Melayu sendiri adalah melambangkan Islam, kan. Kalau kita tengok dekat baju Melayu, contoh dekat baju Melayu ni ada 5 buah butang. Okey, 5 buah butang ni dikatakan adalah menggambarkan rukun Islam, dan 3 buah poket ini adalah untuk melambangkan 3 asas utama Islam, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Tak cukup dengan itu lagi, pengaruh budaya Arab ataupun Timur Tengah ni adalah jubah mereka sendiri. So banyaklah kemasukan pakaian seperti jubah, kurta. Itu juga kita boleh nampak jelaslah pengaruh Arab datang ke Malaysia lah. Dan kebanyakan jubah-jubah ni dipakai ataupun digunakan pakai oleh macam ustaz-ustaz, ahli masjid, dan juga pelajar-pelajar sekolah agama lah, untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga dengan serban. So jelaslah dari situ kita nampak pengaruh Islam tu sangat kuat lah di negara kita ini. So setakat itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Fikri bin Khairi, I19304173. Okey. Kesimpulannya, jelasnya bahawa pengaruh Timur Tengah dalam seni dan kebudayaan Islam di Malaysia bukan sahaja untuk menyebarkan agama, sebagainya untuk penyuluh dan cara hidup yang benar, malah turut menyerapkan elemen-elemen syurga ke dalam segenap aspek kehidupan. Dia ada 3 prinsip yang penting dalam seni dan kebudayaan Islam di Malaysia, ialah dari segi kehidupan seharian, contohnya ucapan salam dan pemakanan seharian. Okey, prinsip yang kedua adalah perkembangan penerimaan agama politik dan pentadbiran dan pendidikan yang memberi penyebaran agama Islam dan bahasa. Okey, prinsip yang ketiga adalah perkembangan Islam yang mempengaruhi kedatangan perdagangan Arab dari Timur Tengah, contohnya baju Melayu dan kaitan dengan ajaran Islam. Demi mencapai matlamat di mana negara akan kekal aman dan terkenal di pentas dunia sebagai negara yang mempunyai seni kebudayaan Islam, pihak yang berwajib
harus mendedahkan kepada rakyat generasi muda mengenai seni dan kebudayaan Islam di Malaysia agar mereka lebih memahami dan mengerti dengan etika dan adab yang diamalkan oleh seni dan kebudayaan Islam lain di Malaysia. Oleh yang demikian, kita telah berjaya merealisasikan tuntutan dan ajaran Islam itu sendiri dalam kalangan mereka secara berkesan, sekaligus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. Okey, sekian. Terima kasih.